Misi tersembunyi ordinan baru dilaksana hari ini. Terdedah sebab utama Anwar hilang kuasa politik. Punca PAS menjadi parti tengah-tengah. Kerana Facebook, Fuad tewas lawan Muhyiddin. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Razlan Rafi menyoal Putrajaya sama ada undang-undang berita palsu baharu berkaitan COVID-19 dan proklamasi darurat bertujuan menutup mulut ahli politik dan menghalang mereka daripada membahaskan isu semasa. Beliau berkata, undang-undang untuk mengawal berita palsu berkaitan pandemik COVID-19 boleh difahami kerana kesihatan penting. Namun, mengapa kita tidak boleh bercakap mengenai isu semasa lain? Adakah ia bertujuan menutup mulut ahli politik? Adakah mereka cuba membendung perbincangan yang sihat? Soalnya, ordinan tersebut yang berkuat kuasa 12 Mac ini boleh digunakan ke atas semua media yang boleh mencadangkan perkataan atau idea seperti berita, video dan bahan audio. Undang-undang darurat tidak memerlukan kelulusan parlimen. Razlan beritahu FMT ordinan baharu itu seolah-olah memberi kuasa luas kepada kerajaan. Bertanya tentang apakah berita palsu, beliau berkata, undang-undang itu masih samar-samar dan kami dalam UMNO bimbang ia mungkin disalahgunakan. Katanya, ada masanya artikel berita ditulis berdasarkan maklumat yang diberikan oleh sumber atau bahan tular di Facebook, TikTok atau Instagram. Apabila ahli politik dan individu yang mengulas bahan tersebut, adakah mereka akan dikenakan tindakan? Ia terlalu samar dan masih boleh dibincangkan. Bagaimana kita tahu jika sumber atau bahan itu palsu? Kita mungkin hanya mengulas bahan yang diketengahkan. Beliau berkata, perbincangan sihat amat penting dalam demokrasi dan rakyat seharusnya boleh membincangkan isu semasa. Selain itu, katanya, kerajaan boleh menggunakan undang-undang komunikasi dan multimedia sedia ada untuk mendakwa seseorang yang mengganggu keharmonian. Undang-undang sedia ada sudah memadai, katanya. Berkuat kuasa 12 Mac ini, mereka yang membuat, menerbitkan atau menyebarkan berita palsu boleh dikenakan denda hingga RM100,000, hukuman penjara hingga 3 tahun atau kedua-duanya bawah ordinan darurat yang baru. Mereka yang membayar untuk membuat berita palsu sedemikian akan dikenakan hukuman lebih berat dengan denda hingga RM500,000 atau penjara 6 tahun atau kedua-duanya. Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Penting Kurungan Nombor 2 2021 mentakrifkan berita palsu sebagai berita atau maklumat yang sepenuhnya atau sebahagiannya palsu berkaitan COVID-19 atau pengisytiharan darurat. Di samping itu, mahkamah boleh memerintahkan mereka yang disabitkan dengan kesalahan meminta maaf kepada pihak yang terkesan dengan tindakan mereka. Sekiranya gagal berbuat demikian, mereka boleh dikenakan denda tambahan hingga RM50,000, hukuman penjara kurang 1 tahun atau kedua-duanya. Peruntukan bawah ordinan itu menyerupai Akta Anti Berita Palsu yang dimansuhkan pada 2019 semasa pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad. Tindakan pemimpin UMNO yang tidak sebulat suara dalam menyatakan sokongan secara terbuka terhadap Anwar Ibrahim menyebabkan hasrat Pakatan Harapan menawan Putrajaya kembali seperti mana diumumkan Presiden PKR sebelum ini gagal, kata Khalid Samad. Ahli Parlimen Shah Alam itu berkata, tindakan UMNO itu juga menyebabkan dakwaan Anwar bahawa beliau mempunyai majoriti kerusi parlimen yang cukup untuk membentuk kerajaan persekutuan tidak dapat direalisasikan dan sehingga kini dipertikaikan ramai. UMNO tidak sebulat suara dan tidak sanggup nyatakan secara terbuka walaupun Anwar dikatakan mempunyai lebih daripada 112 kerusi. Keengganan mereka menyatakan secara terbuka dengan berani bahawa UMNO sokong Anwar sebagai calon Perdana Menteri menyebabkan kenyataan Anwar dipertikai, kata beliau kepada FMT. September lalu, Anwar dalam sidang media mendakwa mempunyai majoriti yang kukuh dan meyakinkan iaitu hampir 2/3 kerusi parlimen bagi membentuk kerajaan. Kata beliau, ahli parlimen yang menyokongnya adalah daripada pelbagai parti, namun enggan mendedahkan bilangan mereka. Namun Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menjelaskan,
Anwar sekadar mengemukakan bilangan ahli parlimen yang didakwa menyokong beliau tanpa mengemukakan senarai nama mereka untuk menyokong dakwaannya. Khalid bagaimanapun berkata, parti beliau Amanah secara dasarnya memberi ruang dan hormat kepada Anwar untuk mencari sokongan bagi membentuk kerajaan persekutuan walaupun Amanah sendiri bersedia untuk bekerjasama dengan Dr. Mahathir Mohamad serta rakan sekutunya termasuk Syafiq Apdal dari Blok Sabah. Amanah hormati pilihan mereka dan menganggap Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Memang perlu diberikan ruang untuk mengusahakan sokongan ahli parlimen, UMNO dan Barisan Nasional. Itu haknya, kita tidak halang. Kedudukan Anwar sebagai pengerusi Pakatan Harapan dan sebagai calon Perdana Menteri tidak terjejas. Namun, walaupun Amanah tidak menghalang Anwar untuk cuba dapatkan sokongan ahli parlimen, memandangkan dia juga kenal ahli-ahli parlimen UMNO dahulu. Bagi kami, pendekatan lebih mantap dan berkemungkinan capai kejayaan adalah Mahathir, Syafiq dan Said Sadiq, kata beliau. Mengulas berkenaan dakwaan Amanah kini terbahagi kepada dua kem, satu berpihak kepada Mahathir dan satu lagi kepada Anwar. Khalid menafikan perkara itu, memandangkan 11 ahli parlimen Amanah sudah memutuskan untuk terus menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri seterusnya. Dalam konvensyen Amanah hujung tahun lepas, kita sudah buat satu keputusan untuk usahakan sebuah gabungan besar yang dipimpin oleh Pakatan Harapan yang pula diterajui Anwar. Ia adalah untuk satukan pembangkang termasuklah pejuang, kata beliau. Jelas beliau, hasrat Amanah adalah seperti parti-parti pembangkang dapat bergabung kembali seperti mana yang berlaku pada 2018 sehingga menjatuhkan pentadbiran Barisan Nasional di peringkat persekutuan. Strategi ini dikatakan sudah bermula sejak 1999 sewaktu zaman reformasi. PKR masuk pilihan raya bersama-sama dengan PAS, Parti Pembangkang Bersatu. Ia merupakan strategi yang semakin berkesan. Akhirnya pada 2018 kita capai kejayaan dengan menyatupadukan semua parti pembangkang, kata beliau. PAS kini memainkan peranan sebagai parti perantaraan antara UMNO dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersatu untuk mencapai kata sepakat menjelang pilihan raya umum ke-15 akan datang. Ini jelas penganalisis politik UTM, Dr. Mazlan Ali. PAS harus memastikan ketiga-tiga parti ini dalam parti komponen untuk menentang Pakatan Harapan. Saya melihat usaha untuk berbincang dan berunding ketika ini sedang dilakukan di atas inisiatif PAS sebagai orang tengah antara Bersatu dan UMNO. Saya juga melihat situasi PRU15 ini nanti akan ditentukan oleh sejauh mana PAS memainkan peranan sebagai penyatu UMNO dan Bersatu. Ia juga bagi memastikan ketiga-tiga parti itu dalam satu parti komponen untuk berdepan dengan Pakatan Harapan pada PRU akan datang dan hanya menyaksikan perlawanan antara dua penjuru, katanya kepada Astro Awani pada Khamis. Dalam pada itu, Dr. Mazlan turut menjangkakan bahawa PAS akan berdepan cabaran berat untuk tangani isu kebersamaan antara UMNO dan Bersatu. Menurutnya, sekiranya kesepakatan itu dapat dicapai, UMNO terpaksa membahagikan kerusi yang ditandingi dengan Bersatu, sekaligus bakal menyaksikan UMNO bukan parti Melayu dominan. Semalam, UMNO dan PAS menyatakan pendirian untuk terus memperkukuhkan kerjasama menerusi muafakat nasional. PAS dalam satu kenyataan berkata, mesyuarat bersetuju untuk terus memperkukuh muafakat nasional. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memperoleh perintah mahkamah terbaru bagi menghalang ahli Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Fuad Zarkashi daripada memuat naik hantaran di Facebook. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini mengeluarkan perintah injaksi ad interim atau sementara yang tidak dibantah oleh pasukan perundangan Fuad. Perintah itu berkaitan saman fitnah ke atas Fuad berhubung hantaran Facebook berkenaan. Pada 1 Mac lalu, Hakim Muhammad Firuz Jafril mengeluarkan perintah injaksi serupa terhadap Fuad yang hanya berkuat kuasa selama 21 hari dari tarikh ia dikeluarkan. Perintah larangan hari ini pula berkuat kuasa sehinggalah mahkamah mendengar dan melepaskan dua permohonan undang-undang berasingan berkaitan saman fitnah utama itu. Yang pertama ialah permohonan Muhyiddin untuk perintah injaksi interpartis ke atas Fuad sementara menunggu perlepasan tindakan saman fitnah utama, manakala yang kedua merupakan permohonan Fuad untuk mengetepikan perintah larangan ke atasnya. Mahkamah hari ini menetapkan 24 Mei sebagai tarikh pendengaran untuk kedua-dua permohonan.
Ekoran perintah mahkamah pada 1 Mac lalu, Puan memadam catatan Facebooknya yang merupakan subjek dalam prosiding saman berkenaan. Urusan perundangan interpartis adalah apabila kedua-dua pasukan perundangan untuk plaintiff dan defendant hadir di mahkamah untuk menyampaikan hujahan. Ketika ditemui media selepas prosiding itu, Peguam Muhyiddin Rosli Dahlan mengesahkan mahkamah mengeluarkan perintah injaksi hari ini. Injaksi ex parte perintah pada 1 Mac telah ditukarkan kepada injaksi ad interim atau sementara sehingga 24 Mei. Jadi dia Puan tidak boleh membuat sebarang kenyataan sehingga tarikh berkenaan, kata Rosli. Urusan perundangan ex parte ialah apabila hanya satu pihak sahaja yang hadir memberikan ujahan di mahkamah. Sementara itu, Peguam G. Rajasingham mengesahkan bahawa perintah mahkamah hari ini dikeluarkan memandangkan tiada bantahan daripada Puan selaku anak guam mereka. Kami tak bantah permohonan ad interim daripada pasukan Muhyiddin. Jadi perintah itu dikeluarkan dan berkuat kuasa sehingga tarikh itu 24 Mei, kata Rajasingham yang memberikan kenyataan di sebelah Puan. Muhyiddin yang memfailkan saman atas kapasiti pribadinya tidak hadir di mahkamah hari ini. Sebelum itu, dilaporkan Muhyiddin menghantar surat tuntutan kepada Puan berhubung hantaran Facebook yang menuduh pelaksanaan prosedur COVID-19 berat sebelah. Hantaran itu dimuat naik 9 Februari. Berdasarkan salinan saman fitnah utama itu, Muhyiddin memohon ganti rugi umum, teladan dan teruk daripada Puan. Dia memohon injaksi bagi menghalang Puan daripada terus menyiar atau mengkongsikan hantaran berkenaan. Muhyiddin memohon perintah mahkamah agar Puan membuat permohonan maaf yang jelas di Facebook rasminya serta agar defendant memastikan permohonan maaf itu disiarkan di portal-portal berita dan media sosial yang telah menerbitkan hantaran yang dipertikaikan itu. Muhyiddin turut memohon pelepasan kos dan pelepasan lain yang dirasakan wajar oleh mahkamah.